Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita akan sambung kita punya PDPR untuk tajuk untuk mata pelajaran ibadat, pelajaran 3 solat Jumaat. Awak boleh buka muka surat 56. Okey, jom kita tengok apa dia solat Jumaat. Solat Jumaat ni bagi lelaki dia tahulah, dia fasih lah. Sebab apa? Sebab dia selalu pergi kan sebelum Covid kan. Okey. Kalau perempuan kena belajar betul-betul lah, kena tahu betul-betul lah. Okey. Jom kita tengok. Erti bagi solat Jumaat. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumaat. Secara berjemaah di tempat yang khusus dengan didahului dengan 2 khutbah. Jadinya sebelum solat Jumaat tu 2 rakaat, dia akan didahului dengan 2 khutbah dibacakan oleh khatib. Nama dia khatib. Orang yang baca khutbah. Khatib. Okey. Jom kita tengok apa hukum solat Jumaat. Hukum solat Jumaat ialah fardu ain. Maksudnya wajib ke atas setiap lelaki yang telah cukup syarat. Okey, kita tengok dalil. Okey, dalil awak boleh baca sendiri. Okey, kat sini dalil ni kita tengok maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah dan meninggalkan urusan jual beli. Kenapa Allah kata macam ni? Okey, awak nak tahu tak dulu masa Rasulullah, masa zaman Rasulullah kan? Okey, kat sini Masjid Nabawi tahu, Masjid Nabawi dekat mana Masjid Nabawi? Dekat Madinah, dekat Madinah. Masjid Nabawi dekat Madinah. Okey. Madinah. Okey, dekat Madinah. Okey, dekat Madinah ni, luar Madinah ni ada banyak orang-orang yang sedang berniaga. Okey, bila dilaungkan je azan untuk solat Jumaat, mereka ni semua meninggalkan tempat-tempat mereka untuk pergi solat Jumaat ataupun pergi solat fardu yang lain. Tanpa diorang tutup pun kedai. Masa diorang tinggalkan diorang punya perniagaan ni, diorang tak tutup pun. Diorang macam biar je. Duit-duit pun biar je. Tak ada orang pun nak curi. Awak tahu hebatnya masa zaman Rasulullah. Okey. Kalau sekarang tak boleh tinggal kan. Kalau tinggal habislah, terus hilang, tak jumpa dah sampai bila-bila. Okey dah, kita tengok pula syarat wajib solat Jumaat. Okey, siapa yang wajib menunaikan? Yang pertama ialah orang Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat bebas atau merdeka, bukan hamba, dan yang kelima lelaki, yang keenam sifat sihat tubuh badan, yang ketujuh bermukim atau bermastautin, tidak wajib kepada musafir. Okey, bermukim ni maksudnya orang yang tinggal dekat satu kawasan tu lebih daripada 3 hari. Tak termasuk contoh macam ni awak daripada Johor pergi balik kampung dekat mana? Dekat Kelantan contoh. Ni Johor. Okey, ni Johor, Kelantan. Okey, awak balik hari contoh hari Ahad awak balik. Awak balik hari Ahad ni. Ahad. Okey, sampai hari Ahad malam lah kan. Okey, hari Ahad malam tu kira satu. Lepas tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, hari Jumaat. Hari yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Hari yang kelima, hari Jumaat ni maksudnya awak dah wajib pergi untuk solat Jumaat dekat Kelantan ni. Dekat Kelantan. Okey, maksudnya awak tinggal dekat Kelantan ni lebih daripada 3 hari. 1, 2, 3. Lebih daripada 3 hari. Tak termasuk dengan awak pergi dan awak balik. Contoh kalau awak pergi hari Ahad, bukan hari Ahad. Kalau contoh awak pergi hari Khamis. Awak sampai dekat Kelantan hari Khamis. Esoknya hari Jumaat. Awak wajib tak untuk solat Jumaat? Tak wajib sebab awak dikira musafir untuk hari pertama. Tak wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Okey. Kalau bermastautin pula, bermastautin ni maksudnya orang yang tinggal memang menetap dekat satu kawasan tu. Okeylah, itu macam kita ni lah dekat kita punya tempat ni kan. Itu bermastautin. Okey. Kita tengok lafaz niat salat Jumaat. Usalli fardal Jumu'ah rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, ini macam biasalah niat. Okey, lepas tu solat macam biasa je lah ikut imam. Okey, perkara-perkara sunat ketika hari Jumaat. Hari Jumaat tau. Maksudnya kat sini semua orang boleh buat. Lelaki ke perempuan pun boleh. Okey, yang pertama mandi bagi mereka yang melakukan solat Jumaat. Okey, sebelum pergi solat Jumaat, yang lelaki bolehlah mandi. Yang perempuan pun sama juga. Kalau nak pergi solat Zuhur ke, boleh mandi. Okey, yang kedua memakai wangi-wangian ke masjid. Orang lelaki nak pergi masjid, pakai wangi-wangian. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai orang dekat sebelah-sebelah tu dia sampai sakit kepala dengan bawa awak punya wangi-wangian. Okey, nombor 3, memakai pakaian putih dan pakaian yang bersih. Kenapa pakaian putih? Menunjukkan suci. Nak pergi masjid kan, suci murni macam itulah. Okey, yang keempat, datang awal ke masjid. Sebelum lepas awak datang masjid tu, sampai masjid awak buat apa? Solatlah sunat apa? Sunat tahiyatul masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Maksudnya bila sampai dekat masjid kan, awak solat 2 rakaat. Solat sunat tahiyatul masjid ataupun solat sunat rawatib. Rawatib
Solat sunat rawatib ni adalah solat sunat sebelum solat fardu. Tapi kalau solat Jumaat pun boleh juga nak solat rawatib. Ni okey. Mana ni tak boleh padam. Okey, next. Yang kelima, memotong kuku. Bagi lelaki, bagi perempuan hari Jumaat bolehlah potong kuku. Yang keenam, mencukur atau mencabut bulu, bulu-bulu hidung, bulu ketiak, bulu ari-ari. Bulu ari-ari ni adalah bulu kemaluan. Okey, nombor 7, berzikir dan membaca Al-Quran. Banyakkan berzikir dan membaca Al-Quran. Okey, hari Jumaat. Hari Jumaat surah apa yang selalu orang digalakkan untuk baca? Surah apa? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni bila awak baca kan, ayat 1 hingga 10, bila awak baca, awak akan awak punya dosa bukan dosa, awak akan dijaga sampai hari Jumaat selepasnya, sampai hari Jumaat minggu depannya. Okey. Seterusnya, syarat sah solat Jumaat. Okey, kita tengok pula syarat sah. Bila masanya bila masa sahnya dapat pahala solat Jumaat ni dapat dikategorikan sebagai solat Jumaat. Okey, yang pertama dilakukan secara berjemaah. Kalau awak buat seorang-seorang solat Jumaat tak sah. Wajib niat imam atau makmum. Kalau imam lah niat, makmum lah. Okey. Yang kedua, ditunaikan dalam waktu zuhur, waktu asar tak boleh, waktu maghrib tak boleh, waktu isyak tak boleh, waktu subuh pun tak boleh, waktu zuhur je, tapi hari Jumaat. Waktu zuhur hari Jumaat. Nombor 3, bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki dewasa yang cukup syarat termasuk imam. Yang keempat, diadakan di tempat yang tertentu seperti masjid. Dan yang kelima, didahului dengan 2 khutbah yang dibaca oleh khatib. Okey, jom. Ni mastautin, mukim. Ni maksud yang Ustazah cakap lah ni tadi. Mastautin, mukim, musafir apa, awak boleh baca sendiri. Okey, kita tengok pula perkara yang membolehkan seseorang meninggalkan solat Jumaat. Bila lelaki dia tak pergi solat Jumaat atas sebab empat-empat ni, okey, dibolehkan, dibenarkan. Okey, yang pertama, dia ada keuzuran seperti sakit kronik atau menjaga orang yang sakit. Dia tak boleh nak pergi keluar solat Jumaat, tapi dia kena solat zuhur dekat rumah. Okey, nombor 2, musafir. Musafir sekurang-kurangnya 2 marhalah. Ni pun sama, dia wajib solat zuhur dekat rumah. Tapi kalau musafir ni dia boleh apa? Dia boleh jamak kan. Tengoklah dia jamak takhir ke jamak takdim ke. Okey. Nombor 3, hujan yang terlalu lebat sampai tak ada penandaan. Kalau dulu orang-orang pada zaman Nabi dulu, hujan yang terlalu lebat sangat memang tak boleh keluar lah, sebab mereka pergi masjid jalan kaki, naik unta kan. Sekarang ni dah ada kereta, tak apalah, bolehlah pergi kan. Lepas tu yang keempat pula, panas yang terlalu terik. Ini pun sama juga. Okey, seterusnya, erti khutbah Jumaat. Okey, kita tengok pula khutbah Jumaat. Erti khutbah Jumaat. Apa dia erti khutbah Jumaat? Yang pertama, khutbah ialah ucapan atau syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran yang dibaca sebelum solat Jumaat. Sebelum okey, nanti dia akan azan zuhur, lepas tu khatib baca khutbah, lepas tu baru solat Jumaat. Nombor 2, khutbah Jumaat mengandungi 2 khutbah, ada 2 khutbah. Okey. Seterusnya, syarat sah khutbah Jumaat. Syarat sah khutbah Jumaat. Okey. Syarat sah ni maksudnya orang yang bagi khutbah tu lah khatib. Dekat khatib. Okey. Yang pertama, mestilah Islam, baligh, lelaki, tahu rukun-rukun khutbah, berakal, suci daripada hadas dan najis dan menutup aurat. Okey, kita tengok pula rukun khutbah. Khutbah, rukun ni maksudnya apa ni? Tata cara khutbah mesti ada pada khutbah. Okey, yang pertama, memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua seperti menyebut alhamdulillah. Yang pertama mesti memuji Allah. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi seperti Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Dia mesti berselawat. Ini yang paling ringkas lah kan. Okey. Yang ketiga, khutbah mengandungi pesanan supaya bertakwa kepada Allah seperti ittaqullah. Mengajak semua orang Islam untuk bertakwa dan mengandungi pesanan-pesanan yang baiklah. Okey, yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Kena baca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Tak kisah khutbah pertama ke, khutbah kedua ke. Okey, yang kelima, mendoakan orang mukmin seperti Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Mendoakan semua orang mukmin. Okey. Seterusnya, hikmah solat Jumaat. Yang pertama, boleh merapatkan silaturahim, memuliakan hari Jumaat, mengambil pengajaran dari khutbah yang didengari dan mengingatkan umat Islam tentang kepentingan bersatu padu. Okey, jadinya Ustaz nak tegur sikit kalau ada yang lelaki kan, pergi solat Jumaat, sampai masjid, khutbah dah habis, lepas tu terus solat je. Sah ke tak solat Jumaat? Tak sah sebab solat Jumaat awak perlu dengar 2 khutbah. Maksudnya awak tak boleh tidur ke, awak tak boleh main handphone ke, awak kena dengar. Kalau awak tidur, awak main handphone, maksudnya awak tak dengar khutbah tu. Jadi tak sah awak punya solat Jumaat. So kalau awak pergi lambat pun tak sah lah solat Jumaat awak, sebab
Sebab awak tak dengar khutbah tu. Jadi awak kena wajib dengar khutbah, 2 khutbah. Okey dah. Jadi ini adalah latihan awak kena buat. Okey, nanti Ustazah akan bagi awak link untuk awak tengok khutbah macam mana. Okey, jadi cukup untuk hari ni. Assalamualaikum.